Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dari kitab Muhimmah pada muka surat 27 masih lagi bincang tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang Nabi nampak dalam peristiwa Isra' Mi'raj beberapa orang perempuan yang dia kena balasan masing-masing. Ada orang yang bergantung dengan rambut, ada yang bergantung dengan lidah, ada yang bergantung dengan dua susu, ada yang bergantung dengan dua kaki, ada yang macam-macam. Lepas itu Sayyidina Ali pun ataupun Fatimah radhiyallahu anha pun tanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok yang nampak seksi-seksi banyak tu bagi orang yang macam mana? Nabi pun bagi tahulah, orang hak jenis seksa dia macam ini dengan sebab dosa dia. Dosa dia sekian perkara. Jadi hak tu kita dah bincang dulu pada muka surat 26 dan kemudian sampai kepada muka surat 27. Hak muka surat 26 hari tu kalau disebut Nabi kata orang puan hak gatal dengan lidah, air panas tuang di leher, hak tu dia menyakiti suami dia. Menyakiti suami. Yang kedua, orang puan yang tergantung dengan dua susu dia tu, iaitu dia beri air susu suami dia tanpa izin dia. Yang ketiga, orang perempuan yang bergantung dua kaki. Hak ni dia keluar daripada suami dia dengan tak ada izin. Maknanya dia kena minta lah izin daripada suami dia dulu. Yang bergantung dia kata dah makan tubuh dan api neraka menyala itu sebab dia hiaskan tubuh dia kerana orang lain, yang bukan untuk suami. Sebab yang asal dalam hukum syarak kita ni, seorang perempuan itu tubuh dia tu ialah asalnya untuk suami dia, termasuklah perhiasan. Baik, kemudian pada muka surat 27 tu atas tu dia kata, dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya, yang tertambak kepada dua susunya, bertambak pada ubun-ubun. Jadi gantung tu dengan kaki tak katah dah. Lepas tu berikat pula dengan buah dada dia tu. Lepas tu berikat pula dengan ubun-ubun. Macam mana berikat punya berikat? Dan telah dijadikan kepadanya beberapa ulap dan kala yang memakan ia, ular dan kala itu akan dagingnya, dan meminum ia, ular dan kala itu akan darahnya. Bahawa sungguhnya itu seksa dia. Apa benda dosa dia? Dosa dia kata ia di dalam dunia tiada hendak bersuci badannya, dan tiada hendak mandi daripada junub dan haid dan daripada nifas, dan merengan-rengan akan sembahyang. Maknanya atas dunia dia tak mandi junub, dia tak mandi wajib, dia tak akad hadas besar, ataupun dia tak bersuci lah dengan bersih lepas dari putus, lepas daripada habis haid misalnya, dia wajib mandi untuk sembahyang. Jadi dia tak mandi orang ni, ataupun selesai daripada nifas, dia tak mandi, dan merengan-rengan akan sembahyang. Jadi sembahyang, kalau sebagaimana orang lelaki pun sesetengah tu dia buat ringan, orang puan pun ada juga jenis tak sembahyang ataupun merengan-rengan akan sembahyang. Merengan-rengan akan sembahyang tu mungkin rasa rajin buat, rasa malas tinggal, ataupun sembahyang juga tapi lewat waktu, akhir waktu. Itu seksa dia. Walhal mandi itu bukannya payah sangat. Mandi itu cuma kena air.
Kalau hak benda berkait banyak tentang suami itu, barangkali ada benda hak rasa boleh buat, ada benda hak rasa payah nak buat, tapi wajib kena buat juga. Tapi hak ni nak suruh mandi pun payah. Nak suruh mandi pun payah. Kena pula musim panas gini, tak mandi ya. Baik. Dan ada pun perempuan yang tergantung hal keadaan kelu. Dia tergantung, lepas tu tak boleh cakap, dan buta dan tuli. Mata tak nampak, telinga tak dengar, mata tak boleh cakap. Mata tak boleh cakap, mulut tak boleh cakap. Sasu. Tak nampak, tak boleh cakap, lepas tu pekak, tuli. Yang ada ia di dalam kurungan daripada api neraka. Lepas tu api neraka tu jadi macam orang panggil kurungan, macam penjara lah. Maka bahawa sungguhnya ada ia mendatangkan daripada anak zina, ditambatkan akan dia pada batang leher suaminya. Suami ada, patutnya mari dengan cara yang halal lah. Anak yang halal sekarang ini daripada anak zina. Maksudnya seorang isteri yang ada suami, tapi orang panggil dia main kayu tiga. Bukannya suami sekarang ni main kayu tiga, orang ni bini main kayu tiga. Tok lelaki main juga, tok lelaki main kayu golf je. 18 lubang. 18 lubang dekat Awana ke kat mana-mana. Tapi hok bini pula main benda lain. Daripada anak zina. Saya baca dalam surat khabar bila kemarin dulu. Ada seorang tu dia tulis dalam surat khabar lah. Surat khabar tu edisi internet. Dia tulis tentang cerita ataupun kisah seorang artis perempuan, dia kata. Dia tak sebutlah nama tu, dia khabar artis perempuan. Siapa tak tahulah. Dia tak khabar situ. Artis perempuan tu dia kata bertukar sama orang lelaki. Hak biasa kita dengar orang lelaki bertukar orang puan. Hari ni orang puan ni, esok orang puan ni. Tu orang lelaki lah. Hak ni pelik terbalik pula. Orang puan yang sentiasa bertukar lelaki. Tu orang panggil benda zina, haram, dosa. Maka hak yang disebut di sini, antara balasan dia kelu, buta, tuli tadi ni, lepas tu kena kurung pula dalam api neraka. Diwak mari anak zina, ditambahkan akan dia pada batang leher suaminya. Jadi payah pula suami nak kena jaga dan sebagainya. Kita kata anak yang mesti mari daripada suami isteri ni ialah anak yang halal lah. Ni mari anak zina. Baik. Dan ada pun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya itu seperti badan himar, keldai, yakni keldai, bahawa sungguhnya ia adalah sangat mengadu-ngadu, lagi amat dusta. Sangat mengadu-ngadu. Orang panggil mengadu domba lah, mengadu domba. Jadi batu api. Orang putih kata firestone. Batu api. Pergi kat orang ni cakap, Mac, mu tahu tak? Dia buka modal dia. Orang ni sebut sekian kepada mu. Lepas tu dia pergi pula kat orang ni, dia kata, mu tahu tak? Orang ni kata gini kamu. Jadi dia orang panggil mengadu domba. Pergi ke orang ni mengacung sini, pergi sini mengacung sini, pergi sini mengacung sini. Jadi kerja dia tu orang panggil jadi tukang acung. Lagi amat dusta. Habis, jadi orang balah pula dengan sebab dia. Kan? Itu kerja dak molek. Sangat mengadu-ngadu, lagi amat dusta. Pelawak ah. Cakap pelawak sama. Jadi rupa-rupanya azab dia bila-bila ditukar kepala dia macam kepala babi, badan dia seperti badan himar ataupun badan keldai. Dan ada pun perempuan yang seperti rupa anjing dan api masuk ia daripada mulutnya. Api masuk daripada mulut dan keluar ia daripada duburnya.
maka bahawa sungguhnya ia adalah sangat membangkit akan manusia, lagi banyak dengki berdengki, sangat membangkit akan manusia. Nah, kalau dia beri barang kepada orang, dia beri hadiah kepada orang, dia beri sedekah kepada orang, dia beri duit ke, misalnya dia buat baik, aku lah, kalau tak ada aku rasa tak ada lah, orang panggil membangkit-bangkitkan akan manusia. Mujur aku beri ke dia, baru kalau kita sebut itu atas maksud nak ajak, nak beri peluang kepada orang lain buat kebajikan macam ke kita, dengan maksud yang baik begitu, bukan maknanya kita nak bangkit, nak ungkit, kita ni bagus, kita ni baik, kita ni pandai, kita ni rajin apa semua, itu lain. Lepas tu niat tu serah kepada Allah lah, serah kepada Allah lah. Allah Ta'ala nilai, ya sungguh ke kita niat gitu, ataupun maksudnya untuk nak tunjuk bahawa kita ni pandai, kita ni baik, Tapi kalau maksud dia kita bagi tahu, alhamdulillah ada kat saya tolong sikit, saya beri kepada dia, rumah tangga dia tu boleh lah buat makan sikit, kita kabur gitu tu bukan kerana kita nak bangkit benda baik yang kita buat, tapi supaya orang lain hok dengar pun, kalau gitu tak apa, saya pun tolong jugalah. Bentuk yang macam gitu. Kalau bentuk yang macam tu kita kata insya-Allah harus boleh. Tapi yang tak boleh ni apa panggil membangkit akan manusia. Tak. Sebab yang saya tolong tu, yang dia jadi gitu tu, kalau tak ada saya tak ada lah. Mana orang panggil nak tunjuk gong pula, lebih dia pula. Itu dia panggil membangkit akan manusia. Lagi banyak dengki berdengki. Orang panggil PhD. Dia masuk universiti, dia buat PhD. PhD penyakit asal dengki, bukan buat doktor bidang apa-apa dak, doktor falsafah dak. Tapi PhD penyakit asal dengki. Tak senang kalau tengok orang lain senang. Dia dengki. Dengki ni apa maksud dengki? Maknanya dia nak kalau boleh nikmat yang ada kepada orang lain itu hilang daripada orang itu. Nampak kawan sebelah tu, jiran sebelah tu kaya je, kaya, senang hidup. Lepas tu dalam hati dia nak kalau boleh orang tu jadi kaya, daripada kaya jadi kaya. Biar jatuh miskin. Tak boleh kepada dia tak apa, biar dia tak kaya pun, tapi biar orang tu yang jatuh miskin. Misalnya, kalau kita tengok kehidupan jiran kita ni misalnya bagus je, molek je, lepas tu kita pun nak supaya macam itu juga. Kita nak macam tu juga. Kalau boleh keluarga kita ni pun jadi baik macam tu juga, tanpa hilang hak dia. Tanpa hilang hak dia. Itu harus boleh. Dia panggil ghibtah. Maknanya kita nak macam orang tu molek, orang tu comel, orang tu baik, keluarga dia, kehidupan dia, rumah tangga dia, suami isteri, kita pun nak macam tu juga tanpa hilang hak dia. Orang panggil ghibtah nama dia. Boleh. Tapi kalau kita nak nikmat yang ada kepada orang tu hilang, nampak kereta baru beli pula, nak besar daripada kita lagi, dia dengki, biar kereta dia tu punah, biar kereta dia tu rosak, biar kereta dia tu berlanggar lah, walaupun tak boleh kepada kita benda-benda pun, itu orang panggil yang haram. Haram. Lagi banyak dengki berdengki. Waya bunayyah, wahai anakku, kata Nabi kepada Fatimah, jagalah bagi perempuan yang derhaka ia akan suaminya. Jadi maknanya peringatan-peringatan ni Nabi sebut kepada Fatimah, anak dia. Kita khabar dah itu, kita bercakap dah, kita sebut dah. Fatimah dengan Ali ni antara orang yang paling baik lah. Kalau bab suami isteri, selain daripada Nabi SAW dengan Khadijah, ataupun Nabi dengan Aisyah, ataupun Nabi dengan Ummu Salamah, ataupun Nabi dengan siapa-siapa sekali pun, kok bini dia hok ramai tu, 9 orang ke berapa orang, Nabi baik belaka dengan isteri dia, molek. Dan contohnya juga ialah antara Fatimah dengan Ali. Jadi bila Nabi kata kepada Fatimah ni, waya bunayyah, wahai anakku,
jagalah bagi perempuan yang derhakai akan suaminya. Ya, Fatimah tu buat ke tak? Tak, Fatimah tu orang baik, orang molek. Tapi hak ni peringatan-peringatan kepada orang perempuan supaya tak kena balasan hak dalam neraka sebagaimana yang disebut di sini. Hak kena gantung gini, hak kena gantung macam ni, kena gantung macam ni. Kita kata kalau bab neraka ni kalau boleh usahkan masuk tak, walaupun sekejap. Dengar neraka pun tak boh. Dengar neraka pun tak boh juga. Dan neraka tu pun bau dia dari jauh lagi boleh bau dah. Berapa lama perjalanan dah boleh hidu dah bau busuk neraka tu. Jadi kita kata bukan setakat masuk, bau neraka pun kalau boleh tak boh. Yang kita nak masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga tu pula kalau boleh bighairi hisab, tanpa hisab. Hak tu nak sekalinya. Kan? Hak kita nak sekalinya boleh masuk dalam syurga tanpa hisab. Kalau dihisab, dihitung, dikira, dia tengok amalan-amalan kita ni tapi mudah, tak apa juga. Kan? Tapi hak yang paling tinggi ni ialah bila boleh masuk syurga tu tanpa hisab. Jadi peringatan-peringatan ni maknanya nak kena ingat lah. Nak kena beringat bagi orang perempuan. Kita kata orang perempuan ramai. Nak kalau surat khabar dalam beberapa hari ni pun duk sibuk. Orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki di sektor awam. Kalau bidang di IPT ke misalnya, kat universiti ke ataupun tempat-tempat pusat pengajian, 70 perempuan 30 lelaki. Lebih kurang. Kalau yang mengajar-ngajar sekolah pun 70 perempuan 30 lelaki. Hak cerdik-cerdik orang pandai pun orang puan hak pandai. Hak puan masuk universiti. Hak lelaki masuk pusat serenti. Dia juga. Masuk pusat serenti. Jadi kita kata orang puan ramai. Tapi daripada hak ramai tu yang namanya muslimat ramai mana? Mukminat ramai mana? Jadi hak yang kita nak bukan setakat namanya perempuan, tapi hak yang kita nak kalau perempuan tu biar dia jadi muslimat dan mukminat. Hak yang layak untuk bersama-sama dengan Khadijah, layak bersama dengan Fatimah, layak bersama dengan Asiyah, isteri Firaun. Isteri Firaun. Suami kita ni insya-Allah lah daklah serupa macam ke Firaun kan. Tak sampai kepada macam ke Firaun, tapi Asiyah walaupun dia duduk bersama dengan suami dia Firaun, tengok Allah Taala muliakan dia. Takkanlah kalau yang bagi ada suami lah, bagi ada suami, orang yang ada suami ni, kalau kita ada dengan suami kita, takkanlah Allah Taala tak beri kemuliaan, kelebihan kepada kita sebagai isteri yang salihah misalnya. Tapi macam kita kata lidah mana yang tak tergigi tak? Antara lidah dengan gigi pun lidah dengan gigi tu dia duduk dalam tempat yang sama. Kadang-kadangnya gigi juga lidah nak kekeh ke benda lain, tapi tergigi lidah, sakitlah juga. Rumah tangga ni pun macam tu juga. Antara suami isteri ni tak ada lah nak jadi macam ke rumah Fatimah ataupun rumah Ali. Walaupun nama kita Fatimah, walaupun nama suami kita Ali, taklah sampai gitu. Tapi kena baki semua. Kena baki. Hak salah silap tu, hak gelacah, tergelincir apa semua tu, kita kata minta maaf. Minta maaf, saling memaafkan. Itu peringatan-peringatan Nabi tentang seksa atau balasan kepada orang perempuan yang banyak dosa dia tu tadi. Dosa gini balasan dia macam ni, dosa gini balasan dia gini, dosa gini balasan dia begini, banyak. Jadi tengok aja tu, apa benda yang boleh buang. Dengki mendengki boleh tinggal tak rasa-rasa? Boleh tak? Boleh insya-Allah. Dengki mendengki boleh tinggal. Membangkitkan manusia boleh tak? Orang panggil ungkitlah, benda-benda baik itu kita ungkit-ungkitkan. Kena tinggal lah kalau ada. Maknanya kalau buat baik tu alhamdulillah. Kecuali maksud tadi tu, maksud kita khabar kita ni buat baik kepada si fulan tujuan dia supaya orang lain pun ikut. Okey, itu tak apa.
Ya. Lepas tu sangat mengadu-ngadu, lagi amat dusta, pelawak benar bercakap, mengadu domba, mengacung, boleh tinggal tak? Boleh tak? Insya-Allah boleh tinggal. Ya. Anak zina, insya-Allah kan. Tu kita boleh tinggal dah kan. Tu doa lalu tu Ustaz tak? Insya-Allah boleh tinggal lah. Tu mula-mula sekali boleh tinggal kan. Tu. Ya. Hak tak bersuci daripada mandi tadi, ni mudah je kan. Ni mudah je. Tubuh tu nak pergi kena air je, apa payah sangat. Ya. Lepas tu menghias tubuhnya kerana orang lain yang tiada memperhiasi bagi suaminya. Tu tanda soal situ. Tanda soal. Tak, hias tubuh tu untuk siapa? Untuk orang ke, untuk kita ke, untuk siapa? Ya. Cikgu-cikgu kan kalau pergi sekolah, tak. Minta maaf lah. Tak. Kalau cikgu-cikgu kalau pagi-pagi tu dengan dah gaji ada, gaji hok sendiri ada, boleh beli banyak kerongsang sini. Kalau tudung pink, kerongsang warna pink. Ya. Baju dia adalah dia punya suit dia. Kalau tudung tu color biru, kerongsang dia color biru. Kan? Kalau 20 pasang tudung color, maknanya 20 pasang kerongsang lah. Baru matching nama dia. Kalau pink, lepas tu letak biru, canggung. Betul ke ni? Tak tahu lah. Saya bukan orang puang. Tapi kalau orang puang pasal yang gitu lah. Orang panggil bila letak tu nak kena matching sama. Ya, matching warning. Ya. Orang lelaki tak apa kalau dah tengok cermin pun tak apa. Sikat-sikat gitu pakai piyah begini dah ada cermin pun tak apa. Tapi kalau orang puan nak kena ada juga walaupun cermin muka besar tu. Tak? Biar tak nampak mana muka pun tapi biar ada cermin walaupun cermin bulat. Tak cari tengok dalam beg masing-masing tu ada ke tak? Tak. Maknanya nak kena ada juga nak tengok muka tu. Orang lelaki tak apa. Ya, tengok cermin apa nama ikut cermin tikak kereta tak apa dah. Tak boleh dah sikat-sikat rambut gitu. Tapi kalau orang puan dengan lama beradak cermin tu, lain cara orang lelaki dengan orang puan. Jadi kita kata hok bab hias tubuh tadi tu nak kena tengok molek. Ya. Lepas tu hok lain lagi tu, hok keluar tak minta izin, tu kita ngejah dah betul-betul dengan suami kita kan. Hok beri air susu suami, tidak dengan izin, tengok dia kata dia beri air susu suami. Bukan suami tu ada air susu tak. Kan? Air susu tu hak kita, tapi bahasa dia panggil air susu suami. Kan? Maknanya sebab tu tu dia panggil hak suami, hak yang kena beri kepada anak. Bukan suruh beri kepada suami tak. Lepas tu menyakiti akan suami, menyakiti akan suami tu nak kena tengok mulut kita kan. Kadang-kadang duk bercakap dengan suami tu ada je gok sekali-sekala tu tinggi ke ataupun keluar perkataan kita ingat ke biasa tapi hok nyekik je kok. Ada juga dia punya panggil hok nyekik tu sekali-sekala. Ya, ini benda-benda yang maknanya suami dengan isteri pun nak kena tengoklah. Ni bahagian isteri. Bahagian suami ada benda lain pula. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah sabda Nabi SAW, apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya, suami panggil bini dia kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia padahal marah ia atas isterinya, nescaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Ni biasa tengah malam lah kan. Malam kalau panggil belah siang ni lain sikit. Panggil tu panggil nak suruh benda, panggil yang mari kau yang panggil yang ke yung ke benda ke kau ada moh ke teh ke lah ke benda dia panggil tapi enggan sebab tu dia kata hingga sampai subuh. Sebab biasa-biasa orang panggil ni belah malam, orang panggil belah siang tu nak pergi kerja, nak panggil orang benda lagi. Panggil kecuali nak suruh ambil nak suruh ambil air, nak suruh ambil barang tu, nak suruh ambil kasut gitulah. Panggil ni maksud dia dia ada hajat lah tu. Maka enggan ia, isteri tu enggan, tidurlah. Tapi tidur tu kalau tidur dalam keadaan okey, katalah isteri tu kata nak khabar betul-betul kepada suami dia, saya letih hari ni bang, nak daripada pagi pah malam.
ya, duk kerja tu basuh pinggan, duk cara nak apa, rasa nak tidur awal malam ni. Khabar molek-molek betul-betul. Dia faham tak apalah. Maknanya dia tolak, ya. Tetapi suami tu tak marah. Suami tak marah. Tak apalah, ya. Hak dia kata sini, bila isteri enggan, maka tidur ia, suami itu, padahal marah ia atas isterinya. Dia ambil batal peluk, lepas tu payah ngah pakai batal dah. Dia pun buat mecok gitu. Awak mecok gitu, ambil batal peluk. Mau tambah ngah sudah, aku peluk batal jelah, dia kata. Kalau mecok gitu jaga. Ya, nescaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Ya. Maknanya kena layan juga. Ya. Kecuali kalau suami yang faham. Kalau suami pun faham, kita tindak orang letih, kerja, ada urusan ke benda ke, ya, ataupun khabar dengan bahasa yang lembut lah, kan? Khabar dengan bahasa yang lembut. Dan cerita daripada keduanya pula. Cerita daripada kedua siapa ni? Iaitu Bukhari dan Muslim. Ya. Cerita daripada keduanya tu bukan suami isteri tak? Bukan cerita daripada suami isteri, cerita daripada keduanya Bukhari dan Muslim pula. Hadis yang lain dia kata, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya, kata Nabi, tiada daripada seorang lelaki yang memanggil ia akan isterinya kepada hamparannya. Hamparan tu biasanya tempat tidur lah, katil. Maka enggan ia atas datangnya isteri enggan, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu, suruhnya dan kekerasannya itu, murkalah atasnya hingga redha daripadanya oleh suaminya. Jadi maksudnya, tadi malaikat yang laknat satu. Hak ni pula riwayat ni sebut kata Allah Taala murka, sehinggalah suami itu redha. Jadi maknanya bila suami itu nak ke kita, ya, bukan nak ke kita lah, nak kepada puan-puan, ya, suami tak boleh minta saya, sebab saya pun suami juga, ya, maknanya nak kepada perempuan, kepada para isteri ni, jadi kena layan lah. Kan kalau dia mecok, lepas tu kita mula-mula kita tak layan, lepas tu barulah kita rasa menyesal pula, tak baru nak panggil, bang, dia masa tu mecok pun, payah juga tu. Kalau orang lelaki ngajuk, orang puan ngajuk, lain orang lelaki ngajuk pada. Jadi dia kata maknanya, ya, kena turut ajakan suami itu. Tapi kalau ni satu hal, kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain pun disebut, kalau boleh, kalau bagi seorang isteri itu, kalau belah malam tu berhiaslah untuk suami dia. Ya? Yang disebut tadi berhiaslah, ya, dengan pakai wangi-wangi yang pakai molek-molek, ya. Tapi malam tak usah pakai lah kerongsangnya, ya. Pakai benda dalam bilik pakai kerongsang, pakai tudung, pakai apa semua, tapi dengan cara belah malam lah, macam mana, ya. Bahkan disuruh, ya, hias bilik, ya. Hias bilik tu biar letak wangi-wangi yang misalnya spray, ni duk spray resek, spray syatok je, nak alah nyamuk je, ya. Biar spray tu biar sedap sikit ke, ya. Dia masa malam, masa mula-mula malam pertama, masa jadi raja sehari je sedap. Sehari tu je raja jadi sehari je, ya. Orang nak biar jadi raja ni, raja berhari-hari, bukan berhari-hari. Setiap hari itu adalah jadi raja semua, ya. Ya. Ni kalau tidak, ya, terus umbang atas katil tu tidur, rebahkan tubuh, bau macam-macam ada. Tak? Bau macam-macam. Jadi hak tu kita kata kena elok lah. Ya, kena layan suami tu dengan cara yang paling baik. Baik. Kemudian dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban, ya, 3 orang yang tiada menerima Allah Taala akan sembahyangnya. Dan kemudian beberapa riwayat lain lagi. Kita berhenti di sini untuk kitab Muhimmah.